الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga usaha kita yang kecil ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebahagian daripada cengkeram kita, pendahuluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari pergayaan besok, sehingga dengannya kita akan diringankan hisab dan kita diletakkan bersama-sama dengan para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para abrar sekalian. InsyaAllah dengan itu kita memperoleh kejayaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhi, sebelum mana pergi lanjut nak tanya ni, jelas tak ada penyampaian ni? Jelas tak? Boleh? Ya, jelas. Baik. Alhamdulillah. Tapi insya-Allah pada malam ini kita nak bicarakan sedikit satu tajuk iaitu ukhuwah. Ukhuwah dalam dakwah dan ukhuwah dalam harakah. Mungkin orang kita tak berapa nampak sangat persepsi ataupun tasawur mengenai dengan ukhuwah, ataupun tak berapa nak nak jelas penghayatan ataupun penghayatan merosot di dalam masyarakat, terutamanya masyarakat di Malaysia, masyarakat kita di sini. Jadi terasakan macam ukhuwah itu suatu perkara yang diabaikan, tidak ditekankan sangat. Sedangkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, tonggak ataupun asas yang paling awal sekali yang didirikan yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-masjid. Rasulullah mendirikan masjid. Kemudian selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam menegakkan ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang tidak pernah ada dalam dunia pada hari ini. Kalau Syekh Qutb menyebutkan bahawa generasi para sahabat awal itu sebagai generasi yang unik, yang unik, farid, dan demikian juga ukhuwah yang ada di zaman Rasulullah ini satu ukhuwah yang unik, ukhuwah yang istimewa, yang tidak ada, yang tidak pernah berlaku dan mungkin tidak akan berlaku di atas muka bumi ini. Kerana para sahabat menyendari ianya suatu perintah daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri dengan barakah daripada tangan Rasulullah, daripada usaha Rasulullah mempersaudarakan di antara orang-orang Aus dan Khazraj dan mempersaudarakan di antara orang-orang Ansar dan Muhajirin. Malah itu suatu persaudaraan secara umum yang lebih yang lebih berarti lagi. Rasulullah mempersaudarakan di antara seorang demi seorang. Misalnya Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini satu contoh
Ha? Persaudaraan yang yang dijalankan, bukan begitu saja, tetapi ianya merupakan satu perintah, satu suruhan. Berarti yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu hal lagi kita nak lihat, ukhuwah fil Islam ini bukan hanya sebagai ukhuwah semata-mata, dia hanya melahirkan, mencetuskan, membuahkan, menghasilkan, membungakan banyak kerja-kerja agung yang lain. Terutama di dalam peperangan Ghazawat Rasulullah, peperangan jihad Rasulullah, jihad yang dilakukan oleh para sahabat. Dia lebih bergantung kepada ukhuwah daripada sifat military, sifatnya sebagai tentera, sifatnya sebagai serdadu, sifatnya sebagai askar. Dia ukhuwah lebih mendahului ke segala-galanya ini. Jadi mereka pergi ke medan jihad ini atas dasar ukhuwah lebih daripada atas sifat dia sebagai seorang tentera di dalam Islam. Ini penghayatan yang mungkin kita tak mungkin rasa pada hari ini. Kita tidak hayati sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim menghayati di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana rasa kita nak, macam mana kita nak bawa balik? Macam mana kita nak hidupkan balik ukhuwah ini yang pernah dihayati oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hanya sekadar nak menghayati, tetapi ialah di dalam kerja nak menjalankan tugas-tugas yang lain. Jadi ukhuwah ini dia akan menjadi pemangkin, ataupun ukhuwah ini dia menjadi macam suatu kuasa yang luar, selain daripada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menggerakkan hati-hati manusia yang bernama ataupun ukhuwah fil Islam. Baik. Ana nak bagi satu contoh lah. Pengalaman ana berlaku semasa ana pergi ke Jordan, dan ada seorang sahabat Arab menjemput ana pergi ke rumah dia. Dia di luar daripada bandar Amman, di luar bandar, terpaksa naik teksi lah. Tak bas kat situ, naik teksi sampai ke rumah dia. Setelah makan, minum apa semua, sebelah petang ana pun nak berangkat pulang daripada rumah dia. Semasa itu dia panggil satu teksi lah untuk mengambil ana, dan ana nak bayar, kata dia sudah bayar kepada tuan teksi tadi. Baik. Yang yang menariknya, semasa ana naik teksi tu, selain daripada mengucap Assalamualaikum dan mengucap selamat tinggalkan kepada dia, ada satu lafaz yang anda sebut kat dia. Anda kata, kalau tidak kerana laulal Islam, walaulal iman, walaulal ukhuwah, ma hadartu ila baitika. Kalau tidak kerana iman, kalau tidak kerana Islam, kalau tidak kerana ukhuwah, aku tak akan datang ke rumah kau ni. Kerana ukhuwah ni yang aku datang ke rumah kau ni. Oh, orang Arab tu, dia cukup suka, dia seronok bila anda ucap begitu. Tapi anda tengok muka teksi, driver teksi tu merah padam. Oh, rupanya driver teksi tadi seorang Kristian, Arab Kristian. Oh, jadi dia marah sangatlah kerana ukhuwah persaudaraan ana dengan Arab tadi, yang datang daripada Malaysia ni boleh datang ziarah rumah dia di luar daripada bandar Amman tadi. Oh, driver teksi tadi dia berasa jealous, dia berasa dengki, dia berasa hasad dengan ucapan tadi, ataupun dengan ruh semangat yang ada pada ana dan pada saudara Arab tadi. Itulah satu keistimewaan yang tidak ada pada orang lain, yang hanya ada pada orang Islam saja.
Semangat ini datang kerana iman kita. Hubungan dia ada kaitan dengan iman, kaitan kita dengan Islam kita. Jadi kerana Islam itu minallah, Islam itu satu agama daripada Allah, dan demikian juga ukhuwah itu juga daripada Allah, dan ruhnya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ana teringat baliklah apanya ni Al-Maududi rahmatullahi alaihi, dalam ana tak ingat dalam satu buku dia menyebut, dia kata kalaulah aku datang ke Jakarta, kata dia, dan orang-orang Islam di Jakarta tahu kata aku ni Maududi, aku ni seorang penulis, aku ni seorang da'i ke jalan Allah, datang daripada Pakistan, maka pasti dah mereka akan menolak aku ke hadapan untuk aku mengimami semayang solat mereka, demi untuk mendapatkan keberkatan pada anggapan akulah, pada aku terasa begitu dalam hati aku, kerana mereka nakkan keberkatan daripada aku kerana aku sebagai seorang tetamu mereka. Beginilah artinya perasaan seorang mukmin dengan saudaranya walaupun dia datang daripada ceruk rantau yang jauh. Ukhuwah Islamiyah itu suatu yang luar biasa. Semasa ana dekat India pun ana terasa sangatlah bila ana dibawa datang pergi ke rumah seorang penghuni di Bombay untuk menumpang dia kerana ana sudah kehabisan duit, terpaksa duduk menumpang di rumah dia, dan tuan rumah rumah dia pun rumah setinggan saja. Dia mengalu-alukan kedatangan ana. Dia boleh dengan ana duduk di rumah itu selama 4 bulan lebih, dan tak pernah ana tengok dia bermasam muka, tarik muka kerana tak seronok, tak senang dengan aku. Dia pun bukanlah seorang yang senang sangat. Seorang kiralah rumah dia pun rumah setinggan saja. Tapi kerana ruh Islamiyah, ini kerana ukhuwah dalam Islam itu yang yang membuka hati dia, sanggup dan rela menyambut ana duduk tinggal di rumah dia, menumpang, memakan. Ana tidak berbelanja lah sebab ana dah habis modal, tak ada apa dah, tak ada duit dah. Jadi dia bersenang hati. Allahu Akbar. Ini yang ana pun terasa lah. Itu kita di dalam keadaan begini, keadaan biasa saja, apatah lagi apabila umat Islam ini berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Misal kata seperti mana yang berlaku di Afghanistan, mereka senantiasa berhadapan dengan Amerika, dengan musuh yang menyerang masuk ke dalam negara mereka. Jadi mereka, apa dia yang mengikat, yang menambatkan hati-hati mereka? Ialah ukhuwah Islamiyah, kerana akidah tadi. Itu sahaja yang mengikatkan mereka. Sehingga dengan itu mereka berjaya nak melawan Amerika yang ganas, Amerika yang biadab itu. Inilah cebisan ukhuwah persaudaraan yang dihayati oleh orang-orang Islam, terutamanya di zaman Rasulullah dan selepasnya, dan di zaman mutakhir pada zaman kita ini, yang kita rasa kita perlu memupuk dan perlu mempertingkatkan kualiti dan penghayatan ukhuwah itu sendiri. Allahu Akbar. Ini perlu, ana rasa perlu kita nak bincang sedetil-detilnya, sedalam-dalamnya. Kita tidak nak dalam bentuk akademik, kita nak bagaimana nak menonjolkan ruh ukhuwah dan penghayatan daripada persaudaraan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu nak
berbelanja, lau anfaqta ma fil ardi ma allafta bainahum. Kalau kamu belanjakan habis wang yang ada di atas muka kekayaan yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu taklifkan, untuk kamu satu padukan manusia-manusia, kamu tidak akan, kamu mustahil kamu akan lakukan. Artinya perpaduan persaudaraan yang sejati yang sebenarnya bukan melalui wang ringgit, bukan melalui kekayaan, bukan melalui kesenangan dan kemewahan, tapi dia hanya satu anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Yang benda ini, ruh ini, semangat ini tidak akan ada pada manusia-manusia yang lain. Tidak akan wujud sama sekali sebab mereka tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya satu anugerah yang istimewa dan diberikan hanya kepada orang Islam tanpa orang lain. Ini kita nak perlu kita sedar benda ni. Satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Allahu Akbar. Di dalam buku ana baca pada malam ni, ini bukan daripada ana apa yang ana nak sebut pada malam ini, tidak lebih ana mengulangkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Mustafa Masyhur. Antum boleh rujuk balik di dalam buku Fiqh Ad-Da'wah. Fiqh Ad-Da'wah yang ditulis oleh Ustaz Mustafa Masyhur. Ana selalu disebut satu syair Arab yang menyebut hal ghadara syu'ara min mutaraddimi am hal arafta dara wa'adata tawahumi. Apakah para penyair yang terdahulu daripada aku ini, kata seorang penyair yang terkemudian, penyair yang terkemudian iaitu Antarah bin Shaddad, dia telah menyebut rengkap tadi hal ghadara syu'ara min mutaraddimi am hal arafta ad-dara atau ba'da tawahumi. Apakah para penyair yang terdahulu telah meninggalkan sesuatu? Maknanya para penyair yang terdahulu daripada aku ni tidak meninggal sesuatu pun, tajuk ataupun fikrah ataupun isi kandungan untuk aku perkatakan. Segala-galanya mereka sudah perkatakan. Aku datang ni pun hanya mengulangkan apa yang mereka kata. Jadi ana pun pada malam ni tidak ada satu benda yang baru nak bicarakan. Tidak lebih daripada apa yang telah disebutkan oleh Al-Ustaz Mustafa Masyhur di dalam bukunya Fiqh Ad-Da'wah. Baik, kata beliau, kata Ustaz Mustafa Masyhur, kita banyak berkewajipan memuji dan bertahmid Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertamanya kita dipilih dengan diberinya, dianugerahnya al-iman dan al-Islam ini berbandingkan dengan orang yang lain yang tidak diberi. Berapa ramai peratus, bilangan, majoriti yang terbanyak penghuni dunia ini adalah manusia yang kufur. Kita di antara yang dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat Islam. Dan kerana itu kita harus berbanyak tahmid, puji, syukur dan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian langkah seterusnya, kita, Allahu Akbar, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di atas jalan dakwah, berbanding dengan berapa ramai manusia
yang tidak menjalankan tugas-tugas para nabi ini. Sebenarnya ini satu fardu yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita untuk menyampainya. Paling tidaknya kata ini, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikanlah daripada aku ini walaupun satu ayat. Itu tuntutan daripada kita. Dan alhamdulillah, sekali lagi kita bertahmid kerana kita dipilih oleh Allah untuk berada atau bersama-sama dengan mereka yang menyuruh dan mengajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di masa ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita banyak keistimewaan yang lain. Diberikan kesedaran dan diberikan kita dengan al-wa'yu, kesedaran Islam, kesedaran untuk membawa agamanya ini ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding berapa ramai manusia yang ghaflah, yang lalai, yang tidak menyedari, yang tidak yang tidak sedarlah kewajipan dan tanggungjawab ini. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia. Alhamdulillah, kita tergolong dalam golongan, di dalam kelompok yang membuang-buang selimut-selimutnya. Kita bergerak ke jalan Allah. Qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan yang menakutkan kepada manusia-manusia. Jadi kita sudah menanggalkan, melepaskan selimut-selimut kita. Selimut ni ana selalu tafsirkan dengan berbagai-bagai tafsiran lah. Bukannya selimut kita tidur di tempat tidur. Selimut ni mungkin kita berselimut dengan pangkat kita. Kerana kita ni seorang berpangkat, maka kita pun memadai duduk di bilik kita dan tidak buat apa. Kerana duduk tunggu nak sign saja. Duduk tunggu nak tanda tangan saja. Itu kita rasakan sesuatu yang besar. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak nak. Kita nak qum fa'anzir. Bangunlah daripada tempat kamu ini dan kamu beri inzar kepada manusia yang lain. Baik. Kemudian selain daripada itu, manusia yang berilmu pun juga berselimut sebenarnya. Dia berselimut dengan ilmu dia. Dia tak keluar ke mana. Dia berasa bangga. Dia berasa dia besar. Dia besar daripada orang lain. Dia besar dengan ilmu dia. Dia berselimut dengan ilmu dia. Duduk di rumah dia. Tak buat apa. Ataupun duduk di pejabat dia. Tak buat apa pun. Ataupun duduk dalam bilik kuliah saya. Kalau dalam kuliah pun hanya menyampaikan ilmu-ilmu akademik saja. Kalau bercakap dengan Islam pun, Islam hanya di dalam bentuk ilmu-ilmu. Bukan sesuatu yang boleh menggerakkan orang Islam untuk bekerja dan bertindak membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memberi tau'iyah, memberi kesedaran
kepada umat-umatnya, terutamanya pada hari ini. Orang Islam amat memerlukan kepada kesedaran yang harus diberikan oleh orang-orang yang sedar. Betapa umat Islam pada hari ini dijajah. Baru ini sudah sekian banyak kita bicarakan mengenai dengan Al-Ghazul Fikri. Kita bicarakan mengenai dengan penjajahan. Kita bicarai dengan penjajahan akli, penjajahan akal dan sebagainya, penjajahan ideologi. Jadi kesemuanya ini perlu untuk kita nak mentau'iyahkan, memberikan kesedaran, memberikan wa'yun, memberikan kesedaran kepada mereka sebelum mereka memperolehi ilmu-ilmu yang lain. Supaya apabila dia pergi ke universiti pun, artinya apabila dia ada kesedaran ini, artinya ilmu yang dia pelajar tadi bukan ilmu yang hanya sebagai report-report ataupun sebagai knowledge, sebagai ilmu-ilmu, sebagai data-data, maklumat-maklumat semata-mata, tetapi ilmu yang diperoleh itu akan dipergunakan sebagai wasilah, sebagai alat, sebagai sarana untuk sebagai kenderaan untuk membawakan agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia semuanya, dan untuk nak menggerakkan, nak mengejutkan, nak daripada manusia yang sedang tidur, yang sedang lalai, yang sudah dibius, yang sudah dilalikan oleh penjajah dengan 1001 ubat pelali tadi. Allahu Akbar. Taibah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk kita membentukkan i'dad, mempersediakan diri kita ni ataupun menyempurnakan syakhsiyah kita, syakhsiyah diri kita ini sebagai seorang mukmin yang sejati. Syakhsiyah kita ini dari segi akidah kita, dari segi ibadat kita, dari segi akhlak kita, akhlak Islamiyah, akidah Islamiyah, ibadah Islamiyah. Jadi untuk berhadapan dengan suasana, dengan realiti yang ada pada hari ini. Manusia yang tidak mempunyai syakhsiyah peribadi dia yang tersendiri, dia tidak akan mampu berhadapan dengan suasana realiti yang ada pada hari ini. Realiti penjajahan, penjajahan akli, penjajahan akidah, penjajahan ideologi. Jadi alhamdulillah kita berusaha untuk memperkemaskan, memperkasakan syakhsiyah Islamiah kita untuk memampukan kita di dalam berjuang, di dalam penjajahan kita untuk membawa kembali balik Islam ni ke tempatnya yang sewajarnya sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui seperti yang kita dengar daripada Rasulullah yang mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'ala alai. Islam ini mesti duduk di marcu, duduk di atas yang tertinggi. Dan kalimah yang lainnya, kalimatul kufri hiya sufla. Kalimah orang kafir ini duduk di bawah. Jadi inilah kita perlu membinakan syakhsiyah yang unggul, yang kuat untuk berhadapan dengan perancangan-perancangan tadi. Maaf ya, kerana nak minum. Baik. Setelah kita mempersiapkan diri kita, kita bersama-sama dengan ikhwah yang lain dalam usaha nak menegakkan
al-haq, kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah daripada Allah. Jadi perjalanan untuk nak menegakkan kebenaran ini suatu perjalanan yang jauh, yang panjang, dan dia memerlukan kepada banyak sifat-sifat. Di antaranya as-sabr, dan di antaranya ialah al-ukhuwah yang kita perkatakan pada malam ini. Ukhuwah yang dibina oleh Rasulullah SAW tadi ialah suatu ukhuwah yang akan berfungsi, yang akan berperanan dengan peranan agung, peranan besar dia ialah untuk nak menegakkan kalimah Allah, untuk nak menegakkan akidah Allah di atas muka bumi ini, untuk nak menegakkan din Allah Subhanahu wa taala. Baik, ukhuwah Islamiyah ini dia tidak akan berhenti, malah dia akan meningkat ke suatu peringkat yang ditengok dan diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kerja-kerja yang lain, sama dengan ibadat-ibadat yang lain. Apabila kita pertingkatkan amalan jihad kita ataupun salat kita ataupun saum kita, amalan-amalan itu akan diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dimajukan lagi, akan dipertingkatkan pencapaiannya, kualitinya, jaudahnya ke suatu peringkat yang lebih tinggi lagi daripada peringkat biasa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berjihad ke jalan kami bukakan lagi. Mereka yang berjihad untuk memperkemaskan, menegakkan, memperkasakan ukhuwah ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan lagi ruh ukhuwah ini yang lebih luas, yang lebih mantap lagi daripada yang biasa itu. Ini dapat kita perhatikanlah di kalangan para sahabat yang mencedai sahabatnya lebih daripada dirinya, yang kita sebut ataupun yang Islam sebut sebagai al-isar. Al-isar, mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Sebagaimana yang ditunjuk dan dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah SAW di dalam peperangan, yang mana saudaranya memerlukan kepada air kerana dahaga, tapi setelah mana ada saudara yang di tepinya itu, yang di tepinya itu juga dahaga nakkan kepada air, dia menghulur dan memberikan air itu, mengutamakan saudaranya daripada dirinya, sehingga akhirnya orang itu meninggal, mati, bukan kerana dahaga, mati kerana dia mengutamakan saudaranya. Masya Allah. Jadi inilah contoh-contoh tauladan, contoh ini teladan ini, misal ini tak boleh nak challenge lah, sebab dia hanya contoh. Kalau dia lain dah rekod rekod dunia Olimpik, rekod dunia pecut lari mana dan sebagainya. Pada setiap tahun dia boleh pecah rekod, tapi dalam Islam ni dia taklah nak pecah rekod para sahabat ini. Satu rekod yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah wujud di mana-mana zaman. Sebagaimana juga itu yang dikatakan masyarakat farid yang unik di zaman Rasulullah, itu satu yang tidak boleh direkod, yang tidak boleh dipecah, yang tidak boleh di-challenge oleh orang lain. Kerana itu adalah suatu rekod, satu contoh
suatu gambaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita teladani daripadanya. Baik. Kata Al-Ustaz Mustafa Masyhur, betapa perlunya kita sama-sama memperingati bahawa bahawa kita dikumpulkan, diletakkan di dalam satu saf, dalam satu ukhuwah ini ialah untuk nak untuk nak menegakkan, di sini disebut ala iqamah daulah Islamiyah, persaudaraan yang kita hidupkan pada hari ini sebagai wasilah, sebagai jembatan saja untuk nak menegakkan satu daulah, kerajaan Islam di atas muka bumi ini. Kita nak kembali balik kerajaan yang pernah, pemerintahan yang pernah hidup di zaman Rasulullah ataupun yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu pada hari ini. Jadi pun juga kita nak kena faham juga bahawa contoh sama ada dia dalam bentuk kerajaan ke, dalam bentuk ukhuwah ke, yang dibuat, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini bukanlah suatu maklumat ataupun data-data yang kita nak rekod, yang kita nak catatkan di dalam sejarah, tetapi contoh yang dibuatkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu ialah supaya kita mencontohi, kita meneladani, mengambil dan mengikuti kepadanya. Kalau Rasulullah mendirikan sebuah daulah Islamiyah di atas manhajnya, maka kita bukan just nak memerhati saja, kita berkewajipan untuk nak mencontohi, nak meneladani, buat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Suatu common sense, suatu benda yang tak perlu kepada pemikiran yang teruk-teruk, yang mudah. Orang Arab Badui daripada kampung saja dia boleh faham dengan mudah. Ini dan Masya Allah, kita tengok orang-orang Arab Badui kampung ini dia faham dengan mudah. Dia tidak pernah bertanya pun kepada Rasulullah, selepas ini kamu nak buat apa? Selepas ini kamu nak buat apa? Selepas ini kamu nak buat apa? Tak pernah pun. Walaupun benda itu memang pelan yang sudah dilakarkan, yang ditentukan oleh Rasulullah. Tapi para sahabat, orang-orang Arab Badui ini sendiri, dan demikian juga para sahabat yang agung, yang tinggi, yang bijak, yang cerdik pun tidak pernah bertanya apa dia. Mana dia kata kerja kamu wahai Rasulullah, aku nak tengok. Tak ada. Kita pada hari ini kita banyak persoalkan. Nak tengok ni dulu. Ini masalah. Ni sebab orientasi belajar ilmu kita ni orientasi barat. Jadi kita nak tengok dulu, kita tidak berdasarkan kepada al-iman wal yaqin, siqah, kepercayaan, keyakinan kita tu dengan qiyadah. Ini suatu benda yang nak kena bawa balik semula ke zaman Rasulullah SAW. Banyak yang sudah blus, yang sudah yang tak terlepas daripada kita. Taibah. Kata Ustaz Mustafa Masyhur juga, kita perlu nak memperingati ikhwah kita ini
bahawa jalan yang kita nak lalui ini ialah jalan salafi. Salafi ini ialah bermula daripada zaman Rasulullah, zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman para sahabat dan di zaman orang yang selepas daripada sahabat, zaman tabi'in. Itu dikenali sebagai zaman salafi. As-salafus salih. Mereka-mereka yang begitu tepat sekali mengikuti manhaj Rasulullah SAW. Jadi kita nak memperingatkan ikhwah kita, saudara kita ini kepada jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan dilalui oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan alhamdulillah kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerah dan berikan kepada kita Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna rahmatullahi alaihi yang telah membawa kepada kita satu manhaj tarbiyah, manhaj dakwah dan manhaj harakah untuk kita nak membawa kembali balik agama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang praktikal, bukan dalam bentuk yang dipolemik, yang diperkatai, yang dibahas begitu, tetapi sesuatu yang bersifat amali, sesuatu yang bersifat operasi. Dia tidak sebagai maklumat. Ini yang kita nak tekankan sangat pada hari ini. Baik. Ustaz Musa Masyur dia menyebut kembali balik apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Banna rahmatullahi alaihi, bahawa kerja-kerja ini ataupun perjalanan kita ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala setelah kita meyakini atau beriman sepenuhnya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan kita meyakini dengan kerja-kerja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan meyakini dengan kecintaan dan persaudaraan sesama mereka. Yang kesemuanya ini kita nak lakukan ataupun kita nak hayati di dalam bentuk penghayatan yang sejati, bukan hanya diperkatakan begitu sahaja. Baik. Kata lagi Ustaz Musa Masyur, perlu kita memperingati wala natadhakkar ya akhi anna ad-dawr alladhi naqumu bihi al'an syaqun wa saqil. Perlu kita memperingatkan sesama kita peranan yang kita nak lakukan, satu peranan yang amat berat, yang amat susah, wa saqil dan berat, walakinnahu hamun wa asasi, tetapi dia adalah suatu yang penting dan asasi, yang asas, yang paling pokok sekali, iaitulah katanya irsa al-qa'idah al-mu'minah as-sulbah. Kita nak menancap, kita nak mengasaskan satu kaedah, sulbah, satu rakais yang kuat, yang kukuh di kalangan kita, untuk saya dengan itu dapat kita membina satu daulah insya-Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita tidak dapat nak membinakan rakais kaedah sulbah ini yang terdiri daripada ikhwah, yang ikhwah ini memerlukan kepada penghayatan ukhuwah yang sejati, inilah jalan bagi kita untuk nak menegakkan al-qa'idah as-sulbah ataupun ar-rakais yang kuat, yang kukuh tadi. Tanpa
kita mengasaskan ini, maka kita tidak akan boleh buat kerja seterusnya. Ini boleh kalau kita nak gambarkan sebagai kalau arkitek nak membina, nak membuat sebuah rumah, dia terpaksa buat satu asas konkret daripada bawah, tapak, footing, tiang-tiang tadi. Lebih-lebih lagi kalau nak bina bangunan yang lebih tinggi, berapa belas tingkat, berapa puluh tingkat, dia perlukan kepada failing lah. Dia mesti tanamkan pancang-pancang yang dalam ke dalam bumi, barulah dia menjadi satu asas yang kokoh yang boleh dibina di atasnya bangunan yang lebih besar, yang lebih tinggi. Kalau tidaknya dia akan roboh. Dan kita perhatikan, Masya Allah, dia ada persamaan sebenarnya. Seorang konkret yang nak membina rumah, dia terpaksa menghabiskan masa yang begitu banyak, yang begitu panjang untuk nak membuatkan asas daripada bawah tadi. Kaedah juga disebutkan, kaedah. Kaedah yang kuat, yang kokoh, yang mantap. Sama juga kita dengan dakwah. Kita memerlukan kepada masa yang panjang. Nak mengukuhkan, nak menguatkan al-Qaedah al-Sulbah ini memakan masa yang panjang. Memerlukan kepada tarbiyah, memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada ujian, memerlukan kepada masa yang panjang. Dia tidak boleh dilakukan dalam tempoh yang singkat, dalam masa yang sedikit, tanpa ujian-ujian. Ini pun satu hal yang perlu kita peringat kepada diri kita, masalah ujian-ujian yang perlu dilalui oleh da'i ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Perlu kita nak peringatkan juga bahawa Ustaz Muhammad Masyur sebut di sini, wal yatazakkar anna al-a'da yakiduna lana wa yatarabbasuna bina. Harus kita peringatkan bahawa musuh-musuh kita senantiasa melagang ataupun mengatur langkah-langkah untuk nak mengenakan kita ataupun untuk nak mengkandaskan kita, untuk nak menghalang dan menyekatkan kita. Ini pun perlu kita nak peringatkan. Di dalam kita nak di dalam persaudaraan kita, ukhuwah kita ini, kita akan berhadapan dengan ujian-ujian. Ujian yang berat. Akan difitnahkan kita, akan dilagakan kita. Ada saja usaha-usaha mereka, dan mereka tidak berhenti dengan usaha ini. Ini pun satu perkara yang kita nak juga perlu diperingati sepanjang masa. Sebab memang ahlul batil ini dia tidak akan bersenang dengan apa sahaja yang terdapat, yang ada di dalam golongan pendukung kebenaran. Samalah dengan contoh yang nak ceritakan tadi kan. Orang Kristian itu baru kita sebut saja dengan lisan bahawa kerana iman, kerana Islam inilah yang menjadikan aku datang berjumpa dengan kamu kat sini. Itu pun dia dah berasa jealous, dah berasa hasad dan dengki dah. Dengan itu baru sebutan lagi, belum lagi dia tengok cara kita hidup. Masalul mu'minina fi tawaddim wa tarahubim wa ta'atufim. Umpamakan gambaran orang-orang mukmin ni kerana berkasih sayang, kerana kasihan belas di antara mereka, kerana santun menyantuni di antara satu sama lain seperti jasad yang satu. Inilah penghayatan yang ada di kalangan orang-orang Islam kerana ukhuwah mereka tadi. Ini yang tidak disenangi. Dan kita perhatikan pada hari ini, walau dalam keadaan umat Islam yang begitu lemah,
pun mereka berusaha bagi nak kalau dalam bahasa nak kecai-kecaikan lagi, nak pecah-pecahkan lagi, nak cerakin-cerakinkan lagi, sehingga tidak nampak langsung ikatan-ikatan ukhuwah di antara orang Islam. Dia dan yang lebih dahsyat lagi, ada pula di kalangan orang kita ni yang mau menjadi tali barut, yang mau menjadi gurka-gurka kepada golongan kafirin, musuh-musuh Allah ni, bagi nak mencerai-beraikan umat Islam. Masya Allah, Masya Allah. Ini minta maaf lah kalau anda sebut pada malam ni pun, ini Ahmad Salman ni, dia yang menjadi tali barut ke, menjadi tali kasut ke kepada orang kafir. Dia sanggup dan rela mencerai-beraikan umat Islam melalui wang kekayaan dia. Dia sudah ada, dia sudah kaya, tetapi dia boleh diperhambakan, boleh digurkakan. Dia jadi askar gurka kepada orang-orang Yahudi. Sehingga Masya Allah, dia rela mengugut orang-orang Palestin, mengugut Hamas dan mengugut Fatah tu sendiri. Walaupun Fatah tu kira berlembut dah, tapi dia boleh mengugut lagi. Kalau kamu tidak menerima apa yang disarankan oleh Yahudi, maka tunggulah satu deraan daripada kami. Begitulah lebih kurang artinya ini manusia-manusia yang sudah terbabas daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh ahlul batil terhadap orang-orang Islam. Ya. Jadi dalam perkara ini kita teringatlah kepada kata-kata Ustaz Mustafa Masyur di tempat yang lain. Dia katakan, bilakah akan sempurna bangunan ini kalau ada orang yang meruntuhkannya? Kalaulah bila akan sempurna ukhuwah kita ini kalau ada orang yang yang menjadi tali barut ataupun yang menjadi batu api yang melagakan orang Islam. Dia sebagai orang Islam tetapi dia pula sanggup melagakan sesama orang Islam. Bila ukhuwah Islamiah itu akan terbina, akan menjadi selamat. Selagi mana ada orang-orang ini musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik. Kemudian seterusnya Ustaz Mustafa Masyur menyebut dengan katanya, walinatadzakkar annal mihan sunnatullah fid da'awat. Harus kita beringat ataupun memperingati diri kita dan saudara kita bahawa ujian itu adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang berlaku ke atas umat Islam yang ada pada hari ini satu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kerana ujian ini boleh mencerai-beraikan kita, boleh memecahkan, boleh mengorangkan ukhuwah persaudaraan kita. Ini yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku, dia bukan berlaku dengan negara yang jauh, dia berlaku dengan jiran yang terdekat. Kita dengan Indonesia, Arab Saudi dengan Yaman. Orang Arab
Saudi ini dengan Suria, Arab Saudi dengan Iraq dan sebagainya. Ini berlaku dengan jiran-jiran yang terdekat dengan dia. Selain daripada jiran sebagai ukhuwah Islamiah, sebagai orang yang satu akidah, berlaku perpecahan ini. Jadi kita nak peringatlah, terutama kepada diri kita, bahawa ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini bagi nak mengujikan, dan tak seharusnya ujian itu sehingga meranapkan, memusnahkan kita. Diharapkan ujian itu tidak lebih daripada memperkuat dan memperkukuhkan lagi. Itu apabila kita menyedari bahawa ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan orang yang tidak memahami dia hanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan merukut, dia akan memberontak, ataupun dia akan bertindak luar daripada perkara yang biasa, luar biasa. Baiklah. Kemudian kata Ustaz Musa Masyur lagi, walinatadzakkar fadlallah ala masiratina hadhihi al-Muhammadiyah. Harus kita beringat dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas perjalanan kita yang bersifat ataupun yang menepati perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang perjalanan ini kita harus ingat bahawa kitanya berjalan dan bergerak mengikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berjalan begitu saja, tapi di masa yang sama kita mengingati ini ada al-mughra, adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mengikuti jejak langkah atau kerana kita mengikuti jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa yang sama kita berdoa dan memohon restu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terus diberikan keazaman, diberikan kecekalan, diberikan kekuatan tanpa merubah dan bergenjak bertukar ataupun keluar daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah berlaku kepada setengah-setengah orang, inhiraf walaupun dia berjalan awalnya di atas jalan Allah, di atas jalan Rasulullah, akhirnya dia tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang lebih dahsyat lagi, Fatahiyah kan menyebut di dalam satu bukunya, dia soal al-mutasaqitun, mereka-mereka yang kecundang. Jadi kita yang mengambil jalan dakwah dan bergerak secara haraki berdasarkan kepada manhaj yang dikemukakan oleh Imam Al-Banna, kita harus senantiasa beringat supaya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kecekalan, diberikan ketekalan, supaya tidak kita tergelincir, ataupun diberikan ujian sehingga ujian itu tak dapat kita menanggung kerana kerana kekurangan daripada diri kita. Baik. Dan semasa kita ini juga kita harus beringat sebagaimana kata Ustaz Masyur, walinatadzakkar siqatana min tahqiqi wa'dillah bin nasri wa tamkin li'ibadihil mu'minin. Harus kita memperingati diri kita, sahabat kita, ikhwah kita,
supaya kita penuh siqah, berkeyakinan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita terpaksa melalui masa-masa yang panjang, sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebut lau kana aradan qariban wa safaran qasidan. Artinya perjalanan bukan satu perjalanan yang ringkas, yang dekat. Dia adalah satu perjalanan yang susah, yang sukar, yang berat, yang jauh. Jadi insya-Allah bila kita mengingati dan kita memperingati saudara-saudara kita ini dengan perkara ini, maka kita akan meyakini dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala akan datang suatu ketika sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi, diburu, dihalau, dan bukan saja diperangi di tempatnya, di kampungnya, malah diburu sehingga walaupun Rasulullah pindah pergi ke Madinah, masih lagi mereka mengaturkan, mengumpulkan orang-orang mereka untuk nak memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah meyakini bahawa dianya akan datang satu ketika anugerah pemberian kemenangan tadi akan diberikan jua kepada mereka yang kepadanya, kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana bercekal, kerana berazam dengan jalan dengan anugerah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Panjang tajuk malam ni. Kita sedikit lagi lah. Banyak sangat. Lepas tu kita beri peluang kepada ikhwah dan sahabat untuk berkongsi pada malam ini, insya-Allah. Baik. Kata Ustaz Musa Mansur lagi, walinatawasa ya akhi bil badli wat tadhiyah wal fida fi sabil hadhihi da'wah. Sesama kita harus kita peringati bahawa dakwah ini, bahawa harakah ini memerlukan kepada pengorbanan, perbelanjaan daripada saudara. Dia perbelanjaan macam-macam lah. Permintaan Islam ni tidak akan memberi apa pun kepada saudara, kepada kita, hanya balasan di akhirat besok. Tetapi segala-galanya diminta daripada kita. Dipinta umur kita, dipinta masa kita, dipinta wang ringgit kita, dipinta kesenangan kita, dipinta kerehatan kita. Artinya tak ada kerehatan, tak ada wang ringgit yang boleh dikumpul, tidak ada masa-masa untuk kita berehat, tidak ada kesihatan yang hanya untuk diri kita, tapi kesihatan itu harus diberikan untuk Islam. Inilah yang dikatakan Islam yang memerlukan, yang meminta perbelanjaan dan pengorbanan ke jalan dakwah. Jadi ana rasa setakat ini saja, dan ana berikan peluang untuk ikhwah dan sahabat-sahabat untuk berkongsi dalam tajuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustaz Darus atas perkongsian, insya-Allah. Bisa Darus buka untuk sahabat-sahabat atau untuk berkongsi dengan tajuk ukhuwah. Tajuk kita berani, insya-Allah.
تفضل شكرا. Mungkin ada pertanyaan ke ataupun perkongsian lah pertanyaan ukhuwah dalam dakwah dan organisasi, insyaAllah. Silakan. Tak ada kata dia cakap ni. InsyaAllah anda rasa ada ke keadaan InsyaAllah anda kira tak ada lah soalan ataupun kongsian pada ni. InsyaAllah jazakumullah khair sekali lagi Barakallah. kepada saudara semua di atas perkongsian berkenaan dengan ukhuwah dalam dakwah dan dalam harakah atau berharakah dalam organisasi, insyaAllah. Apa yang anda dapat simpulkan adalah kita hidup dalam jemaah, kita hidup dalam satu komuniti yang mana kita sama-sama nak membangkitkan kalimah Allah. Kita nak sama dalam misi kita untuk menegakkan kalimah Allah, nak membawa Islam. Kita perlu bergerak dalam organisasi, kita kena gerak dalam satu kumpulan yang mana penuh dengan ukhuwah. Hati kita terikat hanya kerana Allah. Dengan itu perjalanan dakwah kita akan dapat bergerak lebih jauh, insyaAllah. InsyaAllah, jazakumullah khair. Baik, InsyaAllah kalau tak dapat akhir kalam dari kami, Haris Sudah Kedah, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penceramah dan para tetamu, tuan-tuan dan puan kerana sudi meluangkan masa untuk kami, insyaAllah. Jadi yang benar tu datang daripada Allah, yang segala kekurangan tu datang daripada pihak kami sendiri. Itu kami mohon maaf pada semua, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada minggu akan datang, minggu depan, insyaAllah, jika ada masa, ada peluang. Jadi kita tutup majlis kita pada hari ini dengan doa rabitah, tasbih kafarah dan salatul as. Doa rabitah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasratik syari'atik. واسق اللهم رابطتها وأديم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. Tanggung kita dengan tasbih kafarah dan salat ras. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam.